أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Ustaz Anas dengan bacaan surah Al-Fatihah tadi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Apa-apa tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, saya doakan dan saya harapkan agar anda, tuan-tuan dan penonton yang berada di rumah, sentiasa berada dalam keadaan sihat walafiat dan sama-samalah kita sentiasa berusaha untuk memutuskan rantai COVID-19. InsyaAllah. Sebelum kita teruskan program kita pada hari ini, jadi sudi saya nak tanya kepada penonton yang dirahmati Allah SWT sekalian, kita nak tengok balik, adakah kita punya audio jelas ataupun macam mana? Kurang jelas kan? Kurang jelas kan? Audio siapa tu kurang jelas? Cakap kuat sikit. Oh, okey. Audio kurang jelas. Okey. Sekali lagi kalau kata penonton boleh komen sekali tak? Sekarang ni macam mana? Jelas ke tak jelas? Kurang jelas lagi ke? Macam mana? Sebab volume kat sini macam dah kuat dah. Okey. Sekarang ni macam mana tuan-tuan? Kita ada komen yang mengatakan bahawa kurang jelas suara. Okey. Sekarang macam mana sekarang? Adakah masih kurang jelas ataupun better lah ataupun lebih baik? Nampaknya saya nak kena cakap kuat sikit lah macam ni kan. Sekarang macam mana? Saya harap, insyaAllah saya harap jelaslah sekarang ni. Boleh tinggalkan komen sikit tak? Kita nak check audio. Dari segi video macam mana? Okey, jelas kan? Saya harap semua jelas. Dari segi suara lebih okey lah. Okey, lebih okey. Maksudnya saya nak kena cakap kuat sikit lah insyaAllah. Okey. Jadi kita teruskan insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal min mudzakir. Jadi sadaqallahul azim. InsyaAllah Allah berkata dalam ayat Al-Quran daripada surah Al-Qamar ayat 17 yang bermaksud bahawa dan demi sesungguhnya kami telah memudahkan Al-Quran untuk menjadi pengajaran ataupun untuk menjadi peringatan kepada kita. Jadi fahal min mudzakir, maka adakah sesiapa pun yang mahu mengambil pengajaran dan pelajaran? Di ayat itu Allah tinggalkan persoalan. Adakah kita mengambil pengajaran ataupun peringatan yang telah tercatat dalam Al-Quran?
Jadi moga-moga program bicara Al-Quran yang dianjurkan oleh Institut Pengajian Tinggi Islam Perlis ini dapat kita sama-sama saling ingat memperingati, saling sama-sama untuk kita menghayati apa pengajaran yang kita boleh ambil, insya-Allah. Jadi untuk episod kali ini, insya-Allah episod yang kedua yang merupakan sambungan daripada episod yang pertama. Okey, di episod yang pertama kita telah membicarakan surah Al-Kahfi ayat 1 hingga 4, insya-Allah, dan hari ini kita akan sambung lagi seterusnya surah Al-Kahfi juga. Jadi insya-Allah saya tidak kesorangan. InsyaAllah saya bersama Ustaz Muhammad Anas. Apa khabar, Ustaz? Sihat. Sihat. Saya harap kita sihatlah, sama-sama kita nak kena jaga SOP dan sebagainya, insyaAllah, dalam COVID-19 ini. Di Perlis pun dia punya data dia tak, orang kata apa, data kita tak menentu, kadang-kadang turun, kadang-kadang naik. Itu ya, jadi kita sama-sama lah, kat mana tak kira pun anda berada, di mana anda berada, insyaAllah moga-moga kita sama-sama lah dapat bekerjasama, berusaha untuk memutuskan rantaian COVID-19, insyaAllah. Jadi di episod yang kedua ini, insyaAllah, Ustaz, kita akan sambung surah Al-Kahfi dari ayat berapa? Ya, daripada ayat 5 sampai ayat 8, insyaAllah kita sambung. Okey, jadi untuk hari ini, insyaAllah kita akan sambung daripada ayat 5 sampai ayat 8. Jadi sama-sama kita, penonton-penonton yang berada di rumah, boleh buka mushaf, muka surat 530. Silap. Minta maaf. 294. Muka surat 294. Hari ni banyak salah ni. Ada. Muka surat 294. Surah Al-Kahfi ini merupakan surah yang ke-18. Jadi kita hari ni, menurut Ustaz Anas, kita nak sambung lagi yang minggu lepas daripada ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-8, insya-Allah. Ya, jadi saya harap penonton-penonton boleh dah bersedia buka mushaf, kita sama-sama nak menghayati dan nak baca Al-Quran pada ayat ini, insya-Allah. Jadi insya-Allah kita terus kepada segmen yang pertama. Jadi segmen yang pertama ini, insya-Allah, segmen yang pertama ini, insya-Allah, kita akan mulakan segmen kita dengan bacaan Tarannum, di mana kita akan mulakan terus kepada ayat yang ke-5 hingga ayat ke-8, insya-Allah. Jadi sama-sama kita mendengarkan bacaan ayat suci Al-Quran dengan secara bertarannum. Dipersilakan Ustaz Muhammad Anas, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah kita akan baca daripada ayat yang ke-5 sehingga ayat yang ke-8 daripada suratul Kahfi. Kita sambung daripada minggu lepas. Kita ambil sampai ayat yang ke-4. Jadi minggu ini kita akan sambung bacaan kita dengan menggunakan Tarannum Hijaz, insya-Allah. Minggu lepas kita guna Tarannum Bayati, minggu ini kita akan gunakan Tarannum Hijaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على
لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Demikian tadi bacaan ayat suci Al-Quran daripada surah Al-Kahfi ayat 5 hingga ayat 8 dengan lagu Taranum Hijaz. Kalau tak salah saya, Hijaz. Jadi insya-Allah minggu lepas kita dah segmen yang kedua, iaitu bicara tajwid, di mana kita telah menyentuh sedikit sebanyak tentang hukum-hukum ikhfa hakiki. Okey, ikhfa hakiki di mana bicara minggu lepas kita ada Ustaz telah ceritakan kepada kita di mana kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan dalam ikhfa hakiki. InsyaAllah jadi daripada ayat 5 hingga 8 ini insyaAllah kita akan kupas lagi hukum-hukum tajwid yang terdapat dalam ayat 5 hingga ayat 8 ini insyaAllah. Jadi hukum tajwid apa yang kita nak sentuh, insyaAllah saya terus serahkan kepada Ustaz Anas untuk menerangkan hukum tajwid untuk episod yang kedua ini insyaAllah. Dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita bertemu lagi, insyaAllah. Pada kali ini kita akan ambil satu juga hukum yang berasal daripada nun sakinah. Minggu lepas kita juga ambil hukum daripada nun sakinah. Minggu ini kita sambung lagi pecahan hukum daripada nun sakinah, yang saya tengok ada juga, banyak juga dalam keratan ayat yang kita pendengarkan sebentar tadi, daripada ayat 5 sehingga ayat yang ke-8. Jadi saya pilih satu hukum untuk kita bincangkan pada hari ini, iaitu hukumnya adalah idgham. Okey, idgham. Okey, idgham. Idgham ini maksudnya ialah memasukkan. Maknanya kita memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Maknanya di sini kita kalau minggu lepas kita menyembunyikan ikhfa. Tapi kali ini kita masukkan. Tapi dia ada dua. Satunya dengan dengung ataupun gunnah, bi gunnah, ataupun kita panggil dia idgham ma'al gunnah, bi gunnah, dan satu lagi bila gunnah. Okey? Bila gunnah. Maknanya tidak ada dengung. Okey, bila gunnah. Bi gunnah ini dua harakat lah. Dua harakat seperti mana yang kita tahu, insya-Allah. Jadi hari ini kita akan tengok sikit contoh-contoh yang ada dalam ayat, potongan ayat tadi, dan kita cuba lihat bagaimana kita nak membunyikan idgham ini, ketika mana dia dengung, ketika mana dia tidak dengung. Kerana dia ada perbezaan yang sangat ketara bila mana kita memasukkan huruf, terutamanya tanwin ataupun nun ke dalam huruf selepasnya, sehingga terbahagi kepada dua ini, sama ada dengan dengung ataupun dengan tidak dengung. Kedua-duanya kedua-dua mempunyai bunyi yang sangat berbeza. Okey, kita tengok dulu yang bahagian yang pertama, iaitu bahagian bi gunnah. Okey, bila saya sebut idgham ni, hukum dia merangkumi nun dan juga tanwin lah. Okey, nun dan tanwin. Okey, insya-Allah. Okey, pada ayat pertama, malahum bi, ayat yang kelima, malahum bihi min ilmi wala. Okey, ada perkataan ilmin, ada tanwin di sini, kemudian ada huruf waw. Okey, di sini tanwin, di sini huruf waw. Apa yang kita perlu lakukan ialah kita memasukkan tanwin ini ke dalam huruf waw ini. Tapi kita masukkan bukan secara terus, tapi kita masukkan dengan adanya gunnah. Bila sebut gunnah ini tuan-tuan dan puan-puan, apa yang perlu kita lakukan ialah masukkan bunyi ke dalam hidung. Ke dalam hidung.
Kalau dalam bahasa Arab kita panggil dalam khayshum kita. Di hidung sini. Okey, ni hidung kita. Saya ni lukis tak pandai. Tapi ni lebih kurang lah. Ini hidung kita. Hidung siapa pun tak tahulah, tajam sangat. Okey. Bila bunyi di sini, kalau kita bunyikan min ma lahum bihi min ilmi wa, itu kita terus masukkan ke dalam waw. Tapi pastikan bunyi kita ini masuk ke dalam hidung kita. Min ilmi wa. Min wa dengan miwa ada dua bunyi yang berbeza. Dua bunyi yang berbeza. Satu masuk dalam hidung, satu tak masuk dalam hidung. Jadi di sini kita perlukan bunyi kita ini masuk ke dalam hidung kita. Ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaqulu. Okey, in yaquluna. Okey. Di sini ada nun, di sini ada ya. Dia dah ada dua dah huruf waw dengan ya. In yaqulu, masukkan dalam hidung tuan-tuan dan puan-puan. Jangan kita bunyikan seolah-olah tak masuk, kita masuk dalam ya terus. Nun ni kita tinggal. Iya, tak boleh. Iyaquluna, kurang tepat bunyi dia. Masukkan dalam hidung. In yaquluna illa kaziba. Okey. Fala'allaka bakhi'un nafsaka. Ba, nampak tak sini? Oh, kurang nampak sikit. Okey, dia tulis atas sikit. Kita padam yang nun tadi. Kita ambil bakhi'un. Bakhi'un nafsaka. Okey. Bakhi'un nafsaka. Di sini ada tanwin, di sini ada nun. Di sini berbeza sedikit daripada yang atas ni tadi, daripada waw dengan ya. Sebab apa? Kita terus masukkan ke dalam huruf yang selepasnya. Sebab ni pun huruf nun, tanwin ni pun huruf nun juga, jadi bunyinya nun juga. Bakhi'un nafsaka ala atharihim. Okey, dia ada satu lagi hurufnya. Dia ada 4 semuanya, ya, waw, mim, nun. Dalam ayat ini kita ambil contoh untuk waw, untuk ya dan juga untuk nun. Okey, kita teruskan kepada bila gunnah. Sebab potongan seterusnya akan masuk pada bahagian bila gunnah. Okey. Ada satu potongan ayatnya yang berbunyi illam yu'minu. Okey. Ada nun sakinah, ada lam. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Ini yang saya kata berbeza tadi. Di sini bila kita kata bila gunnah, kita dapat tahu bahawa gunnah ini adalah bunyi daripada hidung. Bunyi dalam hidung. Nampak yang saya sebut tadi? Masukkan bunyi ke dalam hidung. Tapi bila gunnah ini, kita hilangkan bunyi dalam hidung, maknanya termasuk sekali benda yang dihilangkan adalah nun. Nun ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan tak boleh baca in lam yu'minu. Kita buangkan terus nun ini, kita masukkan terus ke dalam lam. Illam seolah-olahnya jadi macam ni. Seolah-olahnya. Illam yu'minu. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Hilangkan nun. Kalau ada tanwin, hilangkan tanwin. Okey. Illam yu'minu bihadzal hadisi asafa. Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha. Zinatan laha. Okey, zinatan. Tanwin bertemu dengan lam. Dengan lam. Zinatan laha. Sama juga, hilangkan bunyi tanwin ini ataupun hilangkan bunyi gunnah. Zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Okey. Jadi hari ini kita ambil dua benda. Cumanya di sini ada satu lagi ra. Satu lagi adalah huruf ra yang kita tak ambil. Nanti insya-Allah kita akan jumpa, saya akan tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Okey, di sini ada satu lagi huruf, ada huruf mim, kita tak ambil lagi. Tapi saya akan tunjuk kepada tuan-tuan dan puan-puan berdasarkan potongan-potongan ayat yang kita akan ambil nanti insya-Allah. Jadi itu saja perkongsian pada hari ini, iaitu kita membincangkan tentang idgham, iaitu memasukkan apa? Memasukkan nun ataupun tanwin. Memasukkan nun ataupun tanwin ini ke dalam huruf selepasnya.
Dan terbahagi kepada dua, dengan dengung ataupun birunnah dengan suara yang masuk ke dalam hidung, dan juga dengan suara yang tidak dimasukkan ke dalam hidung. Inilah contoh-contoh dia insya-Allah. Wallahu alam, itu sedikit perkongsian tentang tajwid dalam potongan ayat yang kita ambil pada hari ini insya-Allah. Jadi saya serah balik kepada Raja Azman insya-Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Muhammad Anas dengan penerangan tadi, di mana tajwid tajwid untuk minggu episod yang kedua, minta maaf ni sikit. Tajwid tak maaf sekali lagi. Okey, tajwid di episod yang kedua ini, di mana Ustaz Anas telah berkongsi kepada kita di mana hukum idgham, iaitu memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Jadi dia ada terbahagi kepada dua lah. Jadi memasukkan apa itu seperti yang Ustaz Anas kata tadi, memasukkan nun mati tadi, nun sakinah itu nun matilah. Kalau orang kampung kata nun mati. Mati sebab apa dia mati? Sebab dia ada tanda sukun ataupun dia tak ada tanda. Itulah cara orang kampung dulu kan. Jadi memasukkan hukum nun mati itu ataupun tanwin. Tanwin ni apa? Takut orang tak tahu juga. Tanwin ni baris yang dua yang jenis berkembang-kembang tu. Dhammatain, fathatain, kasratain. Jadi memasukkan nun mati dan ataupun tanwin ke dalam huruf selepas dia, itu yang dikatakan idgham. Jadi idgham ini juga terbahagi pada dua seperti yang Ustaz Anas kata tadi, iaitu yang pertamanya yang dengan dengung, yang dengan dengung ni, okey. Dengan dengung berapa panjang? Jangan dengung lama sangat. Dia ada dua harakat. Dengung selama dua harakat, dan lagi satu yang bahagian yang kedua adalah idgham yang tanpa dengung, ataupun dalam bahasa Arab idgham bila gunnah, ma'al gunnah bila gunnah. Jadi yang kita sentuh dalam ayat 5 hingga 8 tadi, ada beberapa huruf yang Ustaz Anas telah sentuh, di mana idgham bila gunnahnya adalah apabila nun mati tanwin bertemu dengan lam. Ada zinatal laha tadi. Okey, dan ada juga dengan dengung tadi tanwin bertemu dengan nun. Okey. Jadi insya-Allah itu sahaja untuk bicara tajwid. Seterusnya kita akan pergi kepada segmen ni banyak sungguh silap gagap orang ni, tak tahu apa masalah. Aduh. Jadi insya-Allah hari ni Ustaz kita akan terus kepada segmen yang ketiga, iaitu segmen yang terakhir, di mana segmen kita nak sama-sama menghayati tentang ayat-ayat yang kita telah bacakan tadi, iaitu ayat 5 hingga 8. Sambungan daripada yang minggu lepas. Jadi sudutan daripada minggu lepas, insya-Allah penonton di rumah boleh tengok balik. Kita tak delete rakaman kita dekat channel YouTube. Channel YouTube kita tak buat lagi. Dekat Facebook kita, dekat page kita ada. Kita akan buat bicara Al-Quran ini, insya-Allah sekarang kita akan buat tiap minggu. Okey, setiap hari Khamis jam 12 mula. Pukul berapa tu habis, kita akan limit sampai sejam lah insya-Allah. Jadi yang mana yang sedutan minggu lepas, macam banyak pula padahal baru 2 kali. Jadi yang minggu lepas punya episod yang pertama boleh tengok dekat kita punya wall di page Institut Pengajian Tinggi Islam Perlis ataupun IPTIPS. Jadi boleh tengok. Jadi minggu ini kita akan sambung lagi bicara Al-Quran kita. Kita nak menghayati dan mengambil pengajaran dan iktibar daripada sambungan ayat yang kelima dan hingga ayat ke-8 insya-Allah. Jadi tanpa membuang masa, insya-Allah Ustaz Anas, saya jemputlah Ustaz Anas untuk terus ke segmen yang ketiga insya-Allah. Persilakan. Baik, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, setinggi kesyukuran kita rafakkan kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi kita dikurniakan nikmat iman, nikmat Islam setelah kita ditidurkan sementara. Tuan-tuan, sekarang ni kalau perkataan ditidurkan ni kita seram sikitlah, ya. Dan kalau ada pesakit COVID, bila ahli keluarga dapat berita ditidurkan, ni satu berita yang sangat menyedihkan kita. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana yang kita ini kita ditidurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan lebih bersyukur lagi kita masih lagi dalam nikmat. Dua nikmat yang terbesar, iaitu nikmat iman dan juga nikmat Islam. Insya-Allah. Okey.
Pada minggu lepas, tuan-tuan dan puan-puan, kita dah ambil 1 hingga 4 dalam suratul Kahfi. Yang mana pada penghujung sesi kita perbincangan kita, saya ada menceritakan tentang wa yunziral ladina qalu ittakhadallahu walada. Yang mana Allah memberi amaran. Dia ada 2. Satu Bashir, Nazir. Kalau Bashir ini berita gembira. Tapi kalau Nazir ini peringatan. Dua-dua membawa makna yang lebih kurang, tapi berbeza dari sudut maknawinya. Dari sudut hakikatnya, dia yunzir, benda yang menakutkan, maknanya amaran. Tapi bila Bashir, kita akan bawa berita gembira. Okey, insya-Allah. Wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu walada. Allah kata, Allah beri amaran kepada orang yang mengatakan bahawa Allah itu adanya anak. Ada anak. Dan minggu lepas juga kita dah sebut sebahagian siapa yang sebut Allah ini ada anak. Yang pertamanya Yahudi. Qalatil yahudu Uzair ibnullah, kan. Kemudian Kristian, qalatin nasara al-masih ibnullah, kan. Kemudian orang Arab, dulu-dulu mereka mengatakan bahawa malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah balas balik dalam ayat yang kita baca hari ini ialah ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim. Sesungguhnya mereka ini berkata tanpa pengetahuan. Ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim. Depa ni tak tahu pun apa yang depa tengah katakan. Okey. Depa ni sebenarnya bila ma lahum bihi min ilmin, maknanya mereka ni adalah apa? Kerana jahil lah. Wala li abaihim. Sebab apa Allah sebut li abaihim, ayah-ayah mereka? Maksudnya kita dalam bahasa kita ni nenek moyang lah. Ayah-ayah mereka ni yang terdahulu, li abaihim. Sebab apa depa kata macam tu? Sebab nenek moyang depa dulu pun kata macam tu. Depa hanya mengikut nenek moyang mereka sahaja. Depa tak tahu pun. Sampai kat depa kata, oh dulu dah orang mai kat kami habaq macam tu, maka kami pun pegang macam tu lah. Sebab tu Allah kata ma lahum bihi min ilmin. Allah kata mereka ini tidak ada apa-apa ilmu pun, melainkan apa yang mereka dengar daripada nenek moyang mereka. Dan nenek moyang mereka juga tidak ada pengetahuan juga. Semuanya mereka ini, kalau Allah kata ma lahum bihi min ilmin, makna seertinya adalah jahil. Maknanya orang yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala ni, sebenarnya apa yang menyebabkan kesyirikan dia ialah kejahilan diri dia. Jahil, tak mau menerima kebenaran dan sebagainya. Ada orang dia boleh kaji macam-macam, buat kajian sana sini dan sebagainya, tapi kalau mengikut ayat ini dia masih jahil jika dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang orang boleh kaji sekecil-kecil benda, macam sekarang ni virus kita, benda kecil je boleh kaji, tapi benda yang besar dia tak nampak, iaitu apa dia? Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua Allah kata ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim. Sebab tu dalam agama ini kita tak boleh ikut saja. Tuan-tuan dan puan-puan, ini macam agak kontroversi sikit. Okey. Kita tak boleh ikut apa sahaja yang kita dengar. Ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim ni sebab apa? Banyak dah berlaku, contohnya kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala ni disebabkan apa? Nenek moyang dulu kata. Nenek moyang dulu kita buat macam ni, takkan kita nak berubah pula. Depa pun mesti tahu lagi, depa dulu lagi pada kita. Makan garam lagi daripada makan kita. garam lagi. Jadi kita pun buat je lah, kan. Contoh yang lain, ustaz kata apa semua betul. Contoh yang tu juga ramai orang selalu. Tak maaf banyak pada ustaz noh. Okey. Ustaz kata, takkan ustaz menipu contohnya, kan. Jadi kita dengar. Mufti kata apa semua betul. Sebab apa mufti kata macam tu? Mana nak tahu dia mufti, mesti dia tahu lagi. Ini satu culture ataupun suasana yang sebenarnya tak sepatutnya ada dalam diri kita sebagai orang Islam. Kita tak boleh ikut bulat-bulat apa yang orang kata. Sebab Allah kata wala taqfu ma laysa laka bihi ilmin innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ini amaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita cakap wala taqfu ma laysa laka bihi ilm.
Jangan kita bercakap sesuatu yang kita tidak ada ilmu tentangnya. Sungguhnya innas sam'a wal basara, sungguhnya semua panca indera kita ini akan disoal satu hari nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nak kena hati-hati. Kita nak cakap pun kita tak boleh nak ni apa nama, tiba-tiba bila orang persoalkan sesuatu kan, siapa buat macam ni? Siapa sembahyang 3 rakaat ni waktu ni? Kan? Oh tak tahu ni ustaz, tengok ustaz buat macam ni. Oh tak tahu, kami pun buatlah. Padahal kita lebih-lebih lagi benda yang berkaitan dengan ibadah ini, kita kena apa? Lebih lagi mengkaji lah. Kan? Lebih lagi mengkaji. Lepas kita dapat tu kita kena orang kata apa, nak kena kaji balik lah. Kaji semula. Lebih-lebih lagi kita dalam suasana yang sangat mengelirukan. Kita tengok kekeliruan ini bukan kalangan orang awam saja, tapi kekeliruan itu kita nampak pergaduhan. Bila keliru dia akan bergaduh dalam kalangan orang agama sendiri. Kita tengok di Malaysia ini pun orang agama kita masih ada perselisihan faham antara mereka dan sebagainya. Jadi kita nak kena tengok betul-betul yang mana dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita akan bincang lebih dalam bab tu. Okey? Tapi kena ingatlah, amaran daripada Allah Subhanahu wa taala, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan bercakap benda yang kita tak tahu. Sungguhnya benda-benda ini nanti akan ditanya nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat seterusnya, kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba. Allah guna perkataan kaburat, berasal daripada perkataan kabir. Kabir ni besar lah. Benda yang besar sebenarnya. Sebab apa besar? Tapi dalam terjemahan selalunya dia sebut alangkah buruknya kalimah yang keluar daripada mulut mereka ini. Tapi sebab apa Allah sebut besar? Maknanya Allah nak kata, ni kalau dalam balaghah kita panggil dia tamyiz. Saya pun ingat-ingat lupa dah tentang tamyiz ini. Maknanya kes ni kes besar lah. Yang keluar daripada mulut mereka ni kes besar. Satu benda yang pembohongan yang cukup besar. Berat kalimah yang dikeluarkan oleh mereka. Allah gunakan perkataan kaburat. Besar pembohongan mereka ni. Mereka tuduh Allah ada anak. Kan? Balik pada ayat keempat. Mereka tuduh Allah ada anak. Kita pun kalau kita contohnya kalau kita tengok dalam sirah Nabi Isa. Kan, bagaimana Maryam alaihissalam pada ketika dia dituduh. Kan? Dituduh. Semua orang Israel pada ketika itu dah macam apa ni, kata wanita suci dan sebagainya. Kan? Tiba-tiba nak ada anak. Kan? Kita tengok pula kalau orang yang baik di kalangan kita contohnya. Kita tuduh dia apa? Jahat ke? Tiba-tiba dia berzina ke contohnya. Berat tuduhan tu. Kan? Berat. Ni sedangkan tapi ni orang kafir ni dia kata kepada Allah Subhanahu Wa Taala Allah ada anak. Jadi Allah gunakan perkataan kaburat kerana Allah nak tunjukkan bahawa besar pembohongan mereka ini. Besar sungguh pembohongan mereka ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mengatakan Allah ini ada anak. Sedangkan Allah kata in yaquluna illa kaziba. Sungguhnya apa yang keluar daripada perkataan berat itu hanyalah sesuatu pembohongan semata-mata. Tidak ada yang lain. Jadi Allah sambung lagi, fala'allaka bakhi'un nafsaka 'ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa. Okey, fala'allaka bakhi'un nafsaka 'ala. Ini Allah kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Fala'allaka bakhi'un nafsak ya Muhammad contohnya. Kan? Sebab Allah tujukan kepada Nabi. Adakah engkau ingin memusnahkan dirimu wahai Muhammad? Allah guna fala'allaka ba, maknanya musnah. Okey. Sebab apa Allah kata Nabi ni musnahkan diri dia? Dia bukan bukan maksudnya Nabi tu dia buat sesuatu yang memusnahkan diri dia, tapi ini nak menggambarkan kesedihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sedih. Sebab apa Nabi sedih? Sebab satunya dengan kejahilan umat dia tadi. Kan? Yang ayat sebelum ni. Kemudian Nabi ini sedih, tuan-tuan dan puan, bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjalankan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalunya pada dakwah Nabi ini dia berlaku dua keadaan. Berlaku dua keadaan. Sama juga dengan kita, ini sebagai pedoman kepada kita yang mana menjalankan dakwah, membuat kerja-kerja dakwah. Kita ingat bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam
lebih dulu menjalankan dakwah. Bahkan dia kalau dalam syariat kita, dia yang pertama menjalankan dakwah. Dan cabaran-cabaran yang Nabi hadapi bukan cabaran-cabaran yang mudah. Tapi antara benda yang selalu Nabi berduka cita ataupun selalu Nabi sedih, ialah bila mana Nabi ini ketika dia menyampaikan kebenaran, dia ditohmah. Dia ditohmah. Dikata sebagai orang yang gila, dikata sebagai orang yang apa lagi, pemecah belah umat, tukang sihir, macam-macam orang kata. Sedangkan sebelum daripada zaman Nabi diangkat sebagai Rasul ini, kita tengok dalam sirah Nabi ini digelar sebagai Al-Amin. Al-Amin. Yang amanah dan sebagainya. Semua orang percaya kepada Nabi SAW. Tiba-tiba bila jadi Rasul, benda tu terbalik 360 darjah. Tiba-tiba daripada benda yang baik ini terus jadi benda yang tak baik. Dan ditohmah pula oleh keluarga dia sendiri. Pok-pok menekan dia. Pok-pok menekan dia. Pok-pok saudara. Orang faham tak pok-pok menekan? Okey. Pok-pok saudara sendiri yang tohmah. Ayah saudara. Pok saudara. Tuan-tuan bayangkan Nabi duk bagi ucapan kat depan. Tuan-tuan bayang diri perempuan lah. Okey. Tuan-tuan duk ceramah dalam masjid. Kan? Duk bagi kuliah dalam masjid macam saya duk bagi kuliah kan. Tiba-tiba mai pok menekan tuan-tuan dan perempuan. Mai kat belakang tu kata, ni anak menekan saya ni, saya kenal ni. Duk muhung je kerja. Tuan-tuan nak kata apa? Keluar lawak orang kelih kan? Keluar lawak boleh. Duk muhung yang kami kenal dia. Dari kecil kami duk belah dia. Duk muhung. Apa perasaan tuan-tuan dan perempuan? Sangat berduka cita. Pok menekan. Keluarga sendiri pula berduka cita. Jatuh maruah kita. Orang yang ada maruah ni tuan-tuan dan perempuan, bila orang sebut sesuatu yang kita panggil sesuatu yang buruk kat kita, orang yang ada maruah ini dia akan sensitif benda tu. Walaupun melawak. Kadang-kadang kita melawak dengan kawan kita contohnya. Hang buat apa begini? Curi makan apa? Contohnya. Kadang-kadang orang yang ada maruah yang tinggi ni, bila sebut perkataan curi ni sinonim dengan kejahatan, dia rasa, kenapa kawan aku boleh fikir aku macam tu? Padahal aku ni bukannya miskin ke, bukannya duk pergi curi makan apa. Tapi kenapa tiba-tiba dia kata macam tu? Nampak? Ini tandanya maruah yang tinggi. Bukannya kita overthinking, tapi kita siapa orang sebut kita macam tu? Sebab kita nak menjaga maruah kita. Nabi SAW macam tu. Tapi Nabi SAW tak dapat nak mempertahankan maruah dia daripada dimalukan depan orang ramai. Jadi Nabi berduka cita. Zaman sekarang pula, zaman social media, salah tulis yang tu pun bahaya juga tu. Zaman sekarang lagi mudah kita nak apa orang kata, nak fitnah, nak tuduh orang tu. Okay. Kadang-kadang kita geram lah ni, zaman sekarang ni kadang-kadang geram Twitter, kadang-kadang geram kat Facebook. Tu lagi media sosial. Bahaya media sosial sekarang ni. Lagi bahaya kadang-kadang tulisan, kadang-kadang kita nak tulis nada lain jadi nada lain. Lebih disalah faham lagi. Sebab tu membuka ruang kepada orang untuk salah faham. Lagi terbuka ruang. Biasalah tu kalau tulis ni orang baca, dia boleh bila nada baca, kita baca baik, bunyi baik, tapi kalau orang setengah orang dibaca jahat, itu yang bahaya tu. Kita sambung sikit. Bab tadi ni Allah Subhanahu Wa Taala ada berfirman dalam ayat yang lain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun fa innahum la yukadzibunaka walakinna adh-dhalimina bi ayatillahi yajhadun. Surah Al-An'am ayat 33. Allah kata, Allah berfirman, maksudnya sesungguhnya kami mengetahui apa yang mereka katakan itu akan menyebabkan engkau wahai Muhammad berduka cita. Maka janganlah engkau berduka cita. Kerana sebenarnya mereka bukan mendustakanmu, tapi orang-orang yang zalim itu mengingkari keterangan Allah disebabkan kedegilan mereka semata-mata. Ini realiti dunia dakwah tuan-tuan dan puan-puan. Tohmahan dan sebagainya itu adalah realiti. Itu situasi yang pertama. Okey. Situasi yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, bila Allah sebut fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim ni, Nabi SAW berduka cita. Sebab apa Nabi SAW berduka cita? Orang-orang ini dia menolak kebenaran. Tadi mula-mula kita tengok dia kutuk diri kita, kan? Contohnya kita berdakwah, dia kutuk kita. Tapi yang lebih menyakitkan jiwa pendakwah ini,
terutamanya Nabi SAW, bila mana apa yang ditolak itu adalah kebenaran yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sesuai dengan ayat surah Al-An'am tadi saya sebut. Kan? Orang tolak ucapan kita okey lagi. Kan? Orang tolak ucapan kita. Tapi orang tolak intipati kebenaran yang kita bawa itu lebih menyakitkan. Kalau pendakwah ni dia bersungguh-sungguh, tuan-tuan dan puan-puan, fikir siang malam tidur tak lena. Nak menyedarkan umat macam mana, kan? Hari ni kita pergi berdakwah tapi orang tak terima. Kita sedih orang tak terima dakwah, bukan kita sedih sebab orang tu kata-kata kita ni tak seronok, tak mampu nak menarik perhatian orang dan sebagainya. Tapi apa yang kita sedih, hingga akhirnya kadang-kadang kita tak tidur lena, ialah kebenaran yang ditolak oleh orang tu. Itu juga Nabi SAW. Sedihnya Nabi SAW ni apabila Islam ini ditolak oleh pok-pok menakan dia. Contohnya. Pok-pok menakan dia tolak. Hatta yang baik dengan dia pun, Abu Talib. Abu Talib pun tidak beriman kepada Nabi SAW. Walaupun dia mempertahankan Nabi SAW. Nampak ada orang dia ikut hujah, tapi dia tak menerima kebenaran. Contoh Abu Talib. Tapi ada orang ditolak dua-dua. Hujah dia tolak, kebenaran pun dia tolak. Jadi Allah kata, fala'allaka bakhi'un nafsaka ala. Janganlah kamu musnahkan diri kamu sebenarnya. Walaupun ayat tu macam ayat Allah macam nak apa? Nak tanya, adakah kau nak memusnahkan diri kamu wahai Muhammad? Tapi sebenarnya janganlah kamu bersedih wahai Muhammad. Pujuk lah. Ayat pujuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah ajak pula Nabi SAW bila mana berhadapan dengan tuhmah-tuhmahan, berhadapan dengan penolakan dakwah ini dalam suratul Hijr. Okey, Allah kata, walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa kum minasy sajidin. Allah kata, ini Allah ajak Nabi SAW bila mana berhadapan dengan benda ni. Ada dalam ayat yang lain. Sebab tu kadang-kadang kita tengok Allah ceritakan ujian-ujian. Tapi sebenarnya kita kena cari, tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah rahsia dalam buku-buku tafsir, insya-Allah. Jawapan ini ada kat mana? Jawapan kepada halangan-halangan yang berlaku ini ada kat mana? Kadang-kadang ulama tafsir menjelaskan ada pada ayat yang lain. Contohnya untuk Nabi ini berhadapan dengan ujian dan sebagainya, Allah kata fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Allah kata bertasbihlah engkau dengan memuji Tuhanmu dan jadilah orang-orang dari kalangan orang-orang yang bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kena banyak sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kena selalu memuji Allah Subhanahu Wa Taala bila mana berhadapan dengan ujian, terutamanya ujian dakwah, tuan-tuan dan puan-puan. Ujian memang ada banyak, tapi ujian dakwah ni paling mendukacitakan. Sebab ini kerja yang paling besar Nabi tinggalkan kepada kita. Ada orang dia kecewa macam-macam, dia sedih macam-macam. Tapi tak boleh nak dibandingkan dengan sedihnya Nabi SAW apabila kebenaran itu ditolak mentah-mentah oleh orang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Fal'allaka bakhi'un nafsaka 'ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa. Kan? Depa ni tak beriman dengan Al-Quran lah. Okey. Kita sambung ayat yang seterusnya. Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala. Dalam ayat ini Allah mengatakan, tadi Allah pujuk Nabi SAW. Allah kata fala'allaka bakhi'un, janganlah kamu memusnahkan diri kamu. Okey. Allah menceritakan pula bahawa inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha. Sungguhnya kami jadikan semuanya di atas muka bumi ini ialah sebagai hiasan. Linabluwahum, macam ayat ada tadi, linabluwahum ayyuhum ahsanu amala, untuk Allah cari, pilih di antara kamu ni siapa yang baik amalan dia. Okey. Allah kata zina. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha. Apa dia zinah ini? Zinah ini kita panggil dia sebagai perhiasan. Apa dia perhiasan kita? Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya, contohnya. Kan? Allah kata harta anak-anak kamu perhiasan bagi kamu. Kan? Zinatul hayatid dunya, hiasan bagi dunia dan akhirat. Perhiasan. Allah jadikan apa yang ada di atas dunia ini perhiasan. Semua yang ada di atas, contohnya ada bukit-bukit.
Kalau bukit yang kosong saja kita tengok tak cantik. Selalunya tempat saya belajar dulu, bukit tu kalau bukan musim bunga, semua nampak kosong, nampak batu dan sebagainya. Kan? Tapi kat Malaysia ini, bukit-bukit dihiasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan tumbuh-tumbuhan yang cantik dan sebagainya. Atau orang Arab ni bila mai ke Malaysia ni, dia nampak bukit, dia kata ini jannah. Syurga dah ni. Kan? Dia baru mai di Malaysia, dia duduk sana, duduk tengok yang kering-kering. Kalau tumbuh pokok pun pokok tak tinggi sangat dan sebagainya. Tiba-tiba dia mai ke Malaysia, nampak pokok tinggi. Pokok rendang elok dan sebagainya. Dia kata cantik semua. Macam jannah, masa masuk syurga dah. Itu baru kat dunia. Allah jadikan sebagai hiasan, baru cantik. Sebab hias ni tujuannya apa? Untuk mencantikkan sesuatu. Perempuan pun kalau berhias cantik sungguh. Betul tak? Minta maaf tu. Kan? Hatta lah ni pun kadang-kadang ada yang tertipu. Kan? Tertipu di media sosial, nampak cantik dan sebagainya. Rupanya teknik makeup yang mencantikkan mereka dan sebagainya. Hiasan. Maknanya hiasan ini adalah untuk mencantikkan sesuatu. Hatta Allah sebut dalam Quran, hiasan ini mampu mencantikkan perbuatan yang buruk. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana. Allah kata, afaman zuyyina ni zina lah. Dihiaskan bagi mereka ini perbuatan yang buruk ni. Siapa yang hiaskan bagi mereka perbuatan buruk ni? Syaitan lah. Sehingga mereka menampak perkara itu sebagai satu kebaikan. Maknanya kalau kita nampak satu benda tu, kita rasa buruk. Tapi tiba-tiba masyarakat pandang elok. Maknanya ini telah permainan syaitan menghiaskan sesuatu supaya perbuatan buruk itu nampak baik. Tuan-tuan dan puan, perhiasan ini yang main-main. Boleh merubah satu benda yang elok kepada yang baik. Yang baik menjadi buruk. Tapi Allah kata, yang atas muka bumi ini, inna ja'alna ma'alal ardi zinatal hayati. Macam mana ayat dia tadi? Surah Kahfi. Dia duduk main ayat lain. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Allah kata, kami jadikan benda ini sebagai hiasan supaya dapat dipilih dari kalangan kamu ni siapa yang baik amalannya. Hiasan, siapa yang mampu manage perhiasan yang Allah sediakan ini untuk menjadikan dia hamba yang baik. Ada orang dia lalai dengan harta dia, hiasan dia lah. Kan Allah kata dia al-mal wal banun, harta dan anak-anak ialah hiasan. Zinatul hayatid dunya. Siapa yang boleh manage harta dia dengan baik? Siapa yang boleh manage anak-anak dia dengan baik? Kan? Siapa yang boleh manage perhiasan ini supaya Allah nanti akan dapat tahu siapa yang baik amalan dia. Siapa yang baik amalan dia? Yang ni yang Allah nak cari. Allah nak cari siapa yang baik dari sudut amalan dia. Sebab tu kita nak tengok amalan yang baik ni macam mana. Amalan yang baik. Apa tu amalan yang baik? Minggu lepas kita ada ambil yang betul dengan syariat, ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita nak dapatkan benda ni di mana? Tuan-tuan dan puan? Di mana kita nak ambil? Kita kena ambil daripada orang yang terbaik di kalangan kita. Siapa yang terbaik di kalangan kita? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kena ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi kata, kita ikut. Hatta kita, kalau kita nampak amalan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ni nampak pendek ya. Nampak pendek. Tapi ni ada guru kami buat lagi panjang ni, mungkin pahala lebih sikit lah. Kan contohnya. Tak boleh tuan-tuan dan puan. Apa yang Nabi buat itu, apa yang Nabi bagikan kepada kita, contohnya selawat tuan-tuan dan puan. Nabi ajak kepada kita, Allahumma salli ala Muhammad. Itu selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada selawat lain yang boleh lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam punya selawat? Tak ada. Tapi nak selawat macam mana tuan-tuan dan puan nak selawat yang panjang-panjang sikit tu boleh. Selawatlah, kan? Asalkan kita tak tinggal selawat. Tapi nak lawan dengan selawat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak claim bahawa yang sana lebih baik, ini satu benda yang mustahil. Sebab apa? Allah kata Nabi ini sebagai uswah kepada kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kan? Allah jadikan Nabi sebagai contoh kepada kita, dan apa yang Nabi buat itu semuanya yang telah terbaik yang Allah syariatkan kepada kita. Jadi kena ikut. Kita tak boleh nak buat Nabi contohnya kan. Ni dia main persoalan yang masuk bab bid'ah contohnya. Hari ni hari cuti kita kata. Tak kerja hari ni contohnya. Hari ni tak kerja.
Hari ni cuti hari Ahad lah selalunya. Kan? Hari Ahad, hari Sabtu kita tak kerja. Jadi ingat pagi ni kita sembahyang subuh lebih sikit lah. Sebab kita tak kita tak ada kerja apa pun. Tak pergi mana? Tak pergi mana pun. Kita sembahyang subuh hari ni dalam kita buat macam sembahyang tarawih ke. Lama sikit kan. Buat 8 rakaat subuh kan. Salah ke? Kita nak buat benda baik ni kan. Sebab tu Allah sebut ahsanu amala, Allah tak sebut aktsaru amala. Allah sebut yang paling baik, bukan yang paling banyak. Allah bukan nak tengok bilangan tu, tapi Allah nak tengok yang mana betul-betul menepati apa yang Allah nak. Sebab tu kita kena hati-hati, jangan terpercaya dengan numbers. Ni we have numbers. Bahaya ni, masuk politik pula ni kan. Minta maaf kan. Jangan percaya dengan bilangan tuan-tuan dan puan-puan. Kita kena percaya dengan apa yang ditunjukkan oleh Nabi SAW dan yakin apa yang Nabi tunjuk itu adalah yang terbaik untuk syariat kita. Sebab tu Allah kata Allah nak pilih yang terbaik amalan daripada kamu, bukan yang terbanyak amalan daripada kamu. Okey? Wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza, dan perhiasan-perhiasan tadi ni, bumi-bumi tadi ni, bumi yang hijau dan sebagainya tadi yang kita tengok. Allah kata perhiasan itu semuanya Allah akan kata akan kering, tuan dan puan. Akan kering perhiasan ini dan akan berlalu begitu sahaja. Akan berlalu begitu saja. Kadang-kadang perhiasan ni tak ada kering lagi. Tuan-tuan dan puan, pokok-pokok di keliling kita ni tak kering lagi. Kita kering dulu. Maksudnya kita pun mati dulu. Yang Allah sebut kata akan kering ni pun tak kering lagi. Kadang-kadang Allah tarik kita dulu. Kita yang kering dulu dalam tanah, tuan-tuan dan puan. Benda ni akan berlalu. Kadang-kadang kita ni rancang macam-macam. Rancang macam-macam. Contohnya kalau dalam pertanian, kadang-kadang kita tanam pokok durian. Kita yakin tak kita dapat makan pokok durian tu nanti, buah durian tu nanti? Kita tak yakin, tuan-tuan dan puan. Kemungkinan hari ni kita tanam, esok kita dah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebab Allah kata memang benda ni, perhiasan-perhiasan ni akan kering. Kita ni pun salah satu benda yang menghiasi atas muka bumi ni. Cumanya bezanya antara kita dengan perhiasan yang lain adalah kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. InsyaAllah yang tu sedikit sebanyak tuan-tuan dan puan-puan, perkongsian daripada ayat pertama sehingga ayat yang ke-8. Dan insyaAllah selepas ini kita akan mula masuk kisah Ashabul Kahfi. Bermula daripada ayat yang selepas ini, dia dah masuk tentang cerita Ashabul Kahfi. Kenal dengan nama surah dengan nama surah yang diambil sempena kisah mereka inilah. Lalu diabadikan kisah mereka dalam ni. Apa yang diperbuat ni? Apa yang diperbuat ni sampai Allah abadikan dalam Al-Quran? Bukan semua kisah Allah abadikan dalam Al-Quran. Kisah Umar radhiyallahu anhu ada dalam Al-Quran, sikit sangat. Tapi Al-Kahfi ni ada satu kisah. Kisah yang daripada awal. Bukanlah kita kata lengkap kan, tapi keseluruhan ceritanya ada. Keseluruhan ceritanya ada dalam Al-Quran. Jadi wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kalau ada salah silap tuan-tuan dan puan boleh komen tu. Pokoklah saya tersalah cakap dan sebagainya, saya minta tuan-tuan dan puan komen terus pada bahagian komen, dan kami insya-Allah kita akan terima apa saja teguran daripada tuan-tuan dan puan untuk penambahbaikan dari sudut konten kita. Saya pun takut juga kan, kalau saya ada salah lagi, kalau orang tak tegur lagi syok sendiri. Dalam agama ni kita tak boleh syok sendiri. Tadi saya duk kata dah kena ada sandaran dan sebagainya kan. Kalau ada salah tuan-tuan dan puan, kami secara terbuka akan terima dari sudut apa saja, dari sudut konten ke, dari sudut dan lain-lain lah, semua boleh komen kepada kami insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Yang baik daripada Allah, salah silap saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga ada keberkatan dalam majlis kita ini. Moga-moga apa yang saya sampaikan ataupun kongsikan kepada tuan-tuan dan puan dapat manfaat, dapat sesuatu ataupun sebagai pengulangan insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah, jazakallah khairan katsiran. Ucapkan kepada Ustaz Muhammad Anas atas perkongsian dan kupasan tentang daripada ayat surah Al-Kahfi, daripada ayat 5 hingga 8. Di sini ada beberapa yang poin yang agak menarik lah yang saya nak simpulkan, yang saya nak petikkan sedikit daripada cerita yang Ustaz Anas panjang cerita kongsi pada kita tadi. Jadi saya nak kongsilah sedikit yang mana yang saya dapat tadi, yang kita ni, kalau kita ni kadang-kadang orang dia cakap betul-betul padahal dia tak tahu benda tu. Jadi kita
janganlah kita orang kata apa, cakap benda yang kita tak tahu. Lebih baik Ya. kita diamlah kan. Kalau kita tak tahu, kita habaq terus tak tahu. Kita mengaku kita tak tahu. Ataupun kadang-kadang dia orang tahu kata palatau kan. Maksudnya dia tak tahu tapi dia nak terlalu nak menjaga dia punya maruah, jadi dia buat tahu. Itu Ya. bahaya. Itu bahaya. Jadi Kadang-kadang benda ni menyerang bukan saja orang biasa tapi orang-orang yang beragama juga. Yang ni yang kita terkilan lah. Kadang-kadang bila orang tanya, dia tak tahu hukum tu, kemudian dia bagi tahu hukum. Bila dia bagi tahu hukum tu, rupanya dalam Islam rupanya macam lain. Tapi dia tak betulkan pula lepas tu, yang tu yang kita sedih sikit lah. Kemudian bila orang betulkan dia terasa hati. Yang ni kita minta jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini berkaitan penyakit hati lah tuan-tuan dan puan-puan. Benda ni bukan benda yang kita nampak sikit, tapi sebenarnya dia memberi impak yang buruk pada agama kita. Orang nampak dari sudut akhlak kita, hukum-hukum kita kadang-kadang berubah dan sebagainya. Kadang-kadang orang awam ni macam saya sebut tadi, ustaz kata takkan ustaz nak menipu. Kan? Ustaz takkan nak menipu, takkan saya nak menipu. Walaupun saya kadang-kadang menipu juga isteri saya. Dia dengar dia bersama kita pasti. Okey. Kita tak boleh macam tu, agama kita tak boleh macam tu. Okey, insya-Allah. Okey, jadi tu lah Minta maaf kacau. Tak ada masalah, tak ada masalah. Kita nak berkongsi, nak betulkan. Jadi kalau kata kita tak tahu, eloklah kita cakap kata kita tak tahu. Kita mengaku saja kita tak tahu. Mungkin kita nak cakap dengan lebih hormat. Maksud insya-Allah masa ni saya tak tahu lagi, insya-Allah akan datang, kita akan saya akan cari bahan dan sebagainya. Jadi yang tu yang lebih eloklah adab kita dengan ilmu. Sebab kita tak tahu, kita bukan ahli, tapi kita jangan bercakap tentang apa yang kita tak tahu. Sebab apa? Sebab semua yang kita katakan tadi, macam Ustaz kata tadi, semua apa yang kita katakan tadi insya-Allah akan ditanya dan akan orang kata apa, akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sama jugalah macam program kita. Sekiranya kalau macam Ustaz kata tadi, sekiranya kami terdapat ada apa-apa yang kami katakan ini salah ataupun tak betul, mohon kalau penonton-penonton sekalian bolehlah komen di ni, ataupun sama ada nak mesej secara peribadi di page kami pun tak ada masalah untuk memberi teguran sekiranya ada konten-konten yang kami buat itu tak kena, tak bertepatan. Jadi boleh, insya-Allah tak ada masalah, kita akan terima dengan secara terbuka insya-Allah. Jadi insya-Allah. Jadi yang poin yang kedua yang mana yang saya tertarik, jadi sebab zaman sekarang ni ramai orang kata apa, berhadapan dengan ujian, berhadapan dengan ujian masalah. Jadi apabila kita berhadapan dengan ujian, kita digalakkan untuk macam mana Ustaz sebut ayat Quran tadi, fasabbih bihamdi rabbika wa qum minas sajidin. Pujilah Allah dan jadilah dari kalangan hamba yang bersujud. Maksudnya bila kita ditimpa ujian yang berat ni, kadang-kadang kita buat benda yang merosakkan diri kita. Kadang-kadang kita tidur terlebih, tak mau makan, fikir terlebih. Itu dalam Quran Allah dah ajak dah. Kalau kata kita ditimpa macam Rasulullah tadi, ditimpa benda yang sedih, ujian yang berat, sangat berat tu, kita digalakkan untuk memuji Allah, bertasbih kepada Allah supaya kita dapat sejukkan sikitlah, tenangkan diri kita insya-Allah dengan moga-moga dengan tasbih, dengan zikir kita mengingati Allah itu, kita akan dapat menenangkan kita daripada ujian insya-Allah. Insya-Allah. Jadi kepada penonton yang bersama kita daripada awal hingga akhir, terima kasih kepada penonton di rumah insya-Allah yang kita tengok komenan kepada Taqiyah, kemudian Ansari, kemudian yang bersama kita Aini Sofia, Ibrahim Yusuf Al-Masri, okey. Banyak ni. Cahaya Salat, kemudian macam biasa kenal Miftahul Jannah, Ain Zabid, Aisyah Ki dan semualah, Muhammad Lutfil Hadi, okey, Ahmad Fauzan Rasidin, Nur Izzati Sa'dan, Husna Saleh. Saya sebut semualah untuk kami nak appreciate, menghargai penonton-penonton yang bersama kita daripada awal, Rohizwan, Tuan Azlan, Rohayani, Azlan Ahmad dan akhir sekali Nurizan Mat. Terima kasih kerana sudi bersama program kita, program Bicara Al-Quran, di mana program ini kita akan adakan setiap minggu insya-Allah. Kami cuba sebaik mungkin untuk adakan setiap minggu pada hari Khamis jam 12 hingga 1 tengah hari. Jadi kita pada episod yang pertama kita dah memilih surah
Al-Kahfi, dan insya-Allah kita akan habiskan surah Al-Kahfi, di mana episod yang pertama kita dah sentuh 4 ayat 1 hingga 4, dan hari ini episod yang kedua kita dah sentuh daripada ayat 5 dan ayat 8 hingga ayat 8, bukan dan, minta maaf, hingga ayat 8. Insya-Allah di episod yang ketiga nanti kita akan bagi tahu berapa ayat yang kita akan teruskan. Kita akan habiskan surah Kahfi, kemudian baru kita akan cari surah-surah pilihan yang lain, di mana surah-surah pilihan ini surah-surah yang sering diamalkan oleh kita sendiri. Okey, tak kisahlah nak baca Al-Mulk ke waktu tidur sebelum malam, dibaca Waqiah dan sebagainya. InsyaAllah kita akan cari-cari surah pilihan yang kita sering amalkan, di mana supaya kita amalkan itu, kita dapat menghayati intisari-intisari ayat yang terdapat dalam Al-Quran tu, insya-Allah. Jadi anda boleh jadi sekali lagi sebelum saya nak tamatkan, untuk rancangan ini kami tak delete, kami bukan live dan ni, anda boleh terus tengok balik. Kalau yang mana yang baru masuk tadi, ada saya perasan yang baru masuk tadi, yang mana yang terlepas, boleh tengok balik dekat wall page kita di Institut Pengajian Tinggi Islam Perlis. Anda boleh tekan butang like supaya anda tidak terlepas notifikasi apa aktiviti-aktiviti yang kita yang kita buat secara online, dan apa nasihat-nasihat yang kita kongsikan secara online. Anda boleh tengok di page Institut Pengajian Tinggi Islam Perlis, dan ada butang share, anda boleh kongsikan supaya ianya dapat dimanfaatkan oleh orang lain, insya-Allah. Jadi insya-Allah itu saja untuk minggu ini, untuk kali ini episod yang kedua. Jadi kita akhirilah dengan sedikit bacaan doa, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتوحدت على نصرة شريعتك، فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبولها واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفضل الإيمان بك وجميل توكل عليك، وأحييها بمعرفتك وأمتها على شهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah sekali lagi terima kasih kepada Ustaz Anas kerana sudi meluangkan masa bersama kita, insyaAllah. Jadi kita jumpa lagi minggu hadapan. Qul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita tangguh kita punya program dengan tasbih kafarah surah, dengan bacaan tasbih kafarah surah Al-Asr. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.